Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, Selasa 5 hari bulan 11 24, bersamaan dengan 3 Jumadil Ula 46, kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Tafsir, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang ke-7, siri yang ke-42, siri 42, ayat 116 sehingga ke akhir surah. Ayat 116 sampai ke akhir surah. Panjang mana kita kira ya ini? Di mana di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi Isa dari tuduhan ataupun anggapan jahat kelompok Nasara yang mengatakan Isa itu dan mak dia sebagai Tuhan. Nabi Isa hanya menjalankan tugas sebagai Rasul untuk mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla semenjak dari hari lahir sampailah hari dia mati akan datang. Dan Nabi Isa sentiasa mendoakan kebaikan kepada umat dia. Itulah sikap Nabi, tidak berdendam dengan kaum masing-masing, tapi masih lagi mempunyai rahmah, kasih sayang untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai pendakwah kena belajar ilmu ini, ilmu kasih sayang kepada manusia, ajak mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sudah beriman, mantapkan iman mereka dengan tauhid yang murni, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan dan kehidupan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat, insya-Allah. Baiklah, di akhir ayat Allah kata semua dunia ini milik aku. Siapa langgar perintah, bolehlah bala. Siapa yang taat, mereka lah orang yang bahagia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah pilih kita termasuk di kalangan hamba-Nya yang taat, yang menjaga tauhidnya dengan penuh murni, tidak tercampur dengan perkara-perkara yang karut-marut, tidak bercampur dengan benda syirik dan benda khurafat. Dan amalan kita biarlah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita akan mulakan pengajian kita dengan baca beberapa ayat. Ayat ni panjang, kita ambil dulu 1-2 ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Ayat 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah? Mu ada kata gini sah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa menjawab, maha suci Allah, wahai Tuhanku, tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah, jika aku ada mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Kalau aku kata sungguh, mu tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Mu tahu hak aku tak tahu dah hak Allah. Hak Allah ni kita tahu bila Allah wahyukan, baru kita tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub, kerana sesungguhnya engkau jualah yang amat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini dialog di antara Nabi Isa alaihissalam dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Jadi di akhirat esok Allah SWT akan tanya Nabi Isa depan Nasara yang konon-kononnya mentaklihkan, mentuhankan Isa. Wa idh qala Allah ya Isa ay wadhkur ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hina yaqulu Allah Ta'ala li Isa, ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa bihadratin Nasara, di hadapan Nasara. Untuk apa? Taubihan lahum, nak mencela mereka, nak mengeji mereka, nak menghuduhkan perangai mereka. Qal ya Isa, Isa, hal qulta bi nafsika linnas, mu pernah kata ke tidak pada manusia ni, pokok Nasara hak kata mu Tuhan ni, jadikan aku dan ibuku ma'budaini min dunillah, dua Tuhan yang disembah lain Allah. Mu pernah kata? Jadi ayat ni dia panggil ayat tempelak, tanya Nabi Isa nak hentam puak-puak Nasara yang jahat. Macam kita gini lah, kalau duduk ramai-ramai, orang tuduh si fulan kata sekian. Jadi dalam perhimpunan kita pun tanya, panggil dia, awam mamak mari sini. Mu pernah kayak gini? Tak, puak ni bohong. Jadi orang panggil lebih dahsyat. Sebab penafian Nabi Isa alaihissalam di hadapan Nasara yang begitu mengagungkan Nabi Isa, sampai di tempat-tempat gereja dia, makbad dia, tempat ibadat dia, semuanya bersalib belaka. Kononnya Nabi Isa sudah dipalang. Nauzubillah. Apa boleh buat? Jadi Allah Ta'ala tanya Nabi Isa alaihissalam, Allahu Akbar. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa kata, subhanak unazzihuka ya Rabb, aku bersihkan engkau ya Allah daripada perkara yang tidak layak bagimu. Tak sepatutnya aku panggil manusia sembah aku. Aku ni siapa? Hamba-Mu. Allah Ta'ala yang ciptakan Nabi Isa, tiba-tiba dia mengaku jadi Tuhan? La. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku kata sungguh mu tahu, engkau tahu. Maknanya la yakhfa 'alaika syai'un mimma qultu, tak ada benda sembunyi bagi Allah. Semua perkataan kita, semua perbuatan kita,
Semua tingkah laku kita diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kata sungguh, sudah pasti ianya ada dalam ilmu ya Rabbi. Jadi oleh karena aku tak kata, engkau tahu aku tak kata, sesama masalah. Wala ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa ada dalam hati aku. Aku tidak tahu apa yang ada dalam zatmu yang maha mulia. Jadi ini dia panggil Nabi Isa cakap pulang balik ilmu itu kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak layak bagi kita. Tidak layak bagi aku. Nak kata satu benda yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla, sedang aku ni hamba, aku ni rasulmu, aku ni utusan. Jadi aku kata apa yang kau perintahkan, itu saja. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu semua yang tersembunyi dalam dada manusia. Yang tersembunyi di mana saja, semuanya di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. La ya'lamuha siwa, manusia lain, makhluk lain tak tahu. Allah ya tahu. Tanda ni pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Qaf. Qaf ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan demi sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami tahu apa yang berlega dalam hati manusia. Jadi hak kita duk khayal dalam hati Tuhan tahu. Hak mu kata dengan mulutmu Tuhan tahu. Apa saja yang ada depanmu Allah Taala mengetahui. Allahu Akbar. Itu satu penafian. Kemudian Nabi Isa terus berikrar. Tengok ayat 177. Mari kita baca. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang kau perintahkan kepada aku mengatakannya. Jadi aku tak kata, aku tak dakwah tak satu kalu. Kata orang Kelantan, aku tak kecek kok se. Kecuali apa yang kau perintahkan dalam kitab Injil, dalam Taurat, itu yang aku sampaikan. Apa dia dakwah yang Nabi Isa kata? Ma qultu lahum illa alladhi kallaftani bi iblaghihi. Aku ni ikut ya. Jadi dia kata apa? Iaitu ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah kamu akan Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Itu ya. Dakwah akunya ajak orang kepada sembah Allah. Bukan sembah aku, sembah Allah. Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Jelas. Dia panggil tauhid yang murni. Ajak orang semata-mata menyembah Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lain. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Hak dia buat betul, aku kata betul. Hak dia buat salah, aku tegur. Itu dia panggil. Bila madum tu fihim, selama aku berada dalam kalangan mereka. Waktu aku ada berada bersama mereka, waktu aku duduk di bumi dulu, aku cakaplah, aku ayatlah kepada mereka. Falamma tawaffaitani, dengan amalan ni. Falamma tawaffaitani, kemudian maka engkau selama aku berada dalam kalangan mereka, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku,
tempoh aku berada di bumi. Jadi aku tawafaitani bukan makna mati, diangkatkan. Falamma qabattani ilaik, bila mu ambil aku naik ke langit, apa jadi? Menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka. Aku tak tahu dah, aku duduk langit, umat aku di bumi. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas sesuatu. Jadi tak ada apa. Nabi Isa pulang balik kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bi mau'izatin. Kata di Abdullah bin Abbas, satu hari Nabi kita berdiri menyampaikan khutbah nasihat. Ya ayyuhan nas, manusia, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan. Kamu akan dibangkitkan di hadapan Allah di akhirat esok berkaki ayam, yang laki-lakinya berkuluk semula, tak sunat. Nabi baca ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan kamu mula-mula beranak lagu itulah membangkit semula. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, itulah janji kami akan buat apa yang dijanjikan. Surah Al-Anbiya 104. Kata Nabi, ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim, makhluk yang pertama diberi pakaian hari kiamat esok Ibrahim alaihissalam. Ala wa innahu sayuja'u birijamin ummati, akan dibawa beberapa laki-laki di kalangan umat aku, dia letak di sebelah kiri. Sebelah kiri ni pokok neraka, na'udzubillah. Fa aqul ya rabbi ashabi, ya Rabbi, waktu tu pengikut aku tu. Sebab apa pengikut Nabi kata pengikut dia? Sebab ada bercahaya di muka, cahaya ghurran muhajjalin, muka dia cahaya, kaki tangan dia bercahaya, kesan daripada wuduk dan sujud. Cerah muka, tapi malaikat ambak tak tepi kiri. Kita tahulah kategori, hak kanan ahli syurga, kiri neraka. Nabi kata ashabi, ya Rabbi, sahabat aku, mana pengikut aku. Fayuqal, dengar ni, fayuqal, maka Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak, mu tak tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni solat, mereka ada wudu, tapi mereka telah meminda perjalanan agamamu. Hak mu tak ajar, hak itulah hak dia sebar kuat-kuat. Hak mu tak ajar, itulah yang menjadi arus perdana. Hak mu ajar sunnah Nabi terpendam dalam kitab, tak tobik-tobik. Siapa dia bawa keluar, dia akan dicantas, dia akan dipukul, dia akan dituduh macam-macam. Sudah. Fa'aqul, aku pun baca jawab respon pada Allah Ta'ala sebagaimana kata hamba Allah yang soleh Nabi Isa ni, ayat ni lah. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, sampai ke akhir ayat, aku jadi saksi waktu aku hidup. Bila aku tak ada lah, Allah Ta'ala lah saksi apa aku nak buat. Nabi kita baca ayat surah Al-Ma'idah ni 117 sehingga ayat 118. Qal fayuqalu li, maka diberitahu pada aku, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraqtahum, puak-puak ni tinggal ajaranmu selepas daripada-mu tak ada. Wa fi riwayatin fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'dak, Tuhan tak tahu mereka dah reka-reka perjalanan agama tidak seperti apa yang kau tinggalkan. Hadis dalam Bukhari dan Muslim, wal lafzu li Muslim. Ini kita takut hari ini para jemaah sekalian, kita reka-reka ibadat hak Nabi tak ajar. Di atas dasar kemodenan lah, di atas dasar tu, atas dasar ni. Dasar apa kita nak jawab depan malaikat esok? Bila malaikat halau dia ke tepi,
Malaikat kata annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mu tak tahu apa yang mereka telah reka-reka, mereka telah ubah perjalanan agama setelah Nabi kita sallallahu wafat. Allahu akbar. Sebab itulah kita ada kempen para jemaah, marilah kita ikut sunnah dalam amalan kita. Kalau kita jadi makhluk asing dalam tempat kita sendiri, tak apa. Jangan kita terasing di akhirat esok, pergi ke kiri, tidak duduk bersama dengan kumpulan ghurral muhajjalin yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Akhir ayat Nabi kata, Allah kata, wa anta ala kulli syai'in syahid. Nabi Isa kata, ya Rabbi, engkau jualah yang bersaksi atas-atas sesuatu. Mu tahu belaka, yang kecil yang besar, yang zahir yang batin, yang nyata yang tersembunyi, semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Isa sebagai Nabi yang lemah lembut, yang kasih kepada umatnya, terus berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tengok ayat 118. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyeksakan mereka, ya Rabbi, kalau menyeksa umat aku ni, maka tidak ada yang menghalang. Siapa dia nak halang? Kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Nabi Isa buat rayuan kepada Allah SWT. Nabi kata apa? Nabi Isa kata apa? Kalau maaf dia, in tu'azibhum, kalau mu'azab mereka, memang di bawah kuasamu, tak ada siapa boleh halang. Mereka akan terpaksa akur menerima keputusan Tuhan. Tapi kalau engkau ampunkan mereka, engkaulah yang maha gagah perkasa, yang bijaksana. Allahu Akbar. Ini ayat rayuan daripada Nabi Isa, supaya Allah SWT kasihankan kepada umatnya. Apa pula respon Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada ayat ini? Dengar cerita. Cerita satu malam. Tengok hadis. Hadis ni dia panggil Zusujun. Hadis yang menyentuh perasaan kita. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, satu malam Nabi kita baca ayat ni. Hadis ni panjang tapi kita ambil cerita ni ya. Nabi baca ayat, tanda pelajaran. Ayat surah apa dia ni? Ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabbi adlalna katsiran minan nas. Kita tengok. Belajar kita ni tak boleh dia nak apa? Nak tanda. Surah Ibrahim, betul ni. Surah Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim duduk doa, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan sesak banyak ramai di antara umat manusia. Ramai orang sesak dengan sebab semua berhala. Oleh itu, sesiapa yang menurutku dalam Islam, yang menjadi peganganku, maka ia adalah dari golonganku. Hak ikut aku, golongan aku selamat. Dan sesiapa yang menderhaka kepadaku dengan menyalahi ajaran yang kubawa, maka sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Kiranya ia insaf dan dia bertaubat, mu maha pengampun, terimalah taubat dia. Surah Ibrahim
Ayat 36 tanda tu. Ibrahim ayat 36. Nabi duk baca ayat ni. Ibrahim duk minta Allah Taala ampunkan kepada orang-orang yang minta ampun di kalangan umat dia. Masya-Allah. Kemudian Nabi baca ayat ni, ayat 118 hak kita duk ngaji ni. Hak Nabi Isa pula. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Kalau mu azab hamba-Mu ni, semua ni hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau beri keampunan pada mereka, engkau yang maha berkuasa, tak lemah, tak ada rugi pun, lagi maha bijaksana. Bila Nabi baca dua rayuan daripada dua Nabi Rasul ni, dua ulul azmi minar rusul ni, Nabi kita angkat tangan. Rafa'a yadayhi, Nabi kita angkat tangan. Nabi kita berdoa, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, tolonglah umat aku. Ya Allah, jagalah umat aku. Wa baka, Nabi kita menangis. Biasa Nabi ni kalau dia menangis, basah janggut dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah Ta'ala berfirman pada malaikat Jibril, Ya Jibril, izhab ila Muhammad. Mu turun ke bumi, gi gaya orang panggil gi pujuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka alam. Allah Ta'ala tahu belaka. Cuma Allah nak suruh malaikat tahu, fasalhu ma yubki. Gi tanya dia. Jibril gi ke bumi, tanya Muhammad kenapa dia menangis. Allah. Fa'atahu Jibril. Jibril datang, mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa menangis. Fa akhbarahu Rasulullah bima qal. Maka Nabi bagi tahu, aku sedih. Nabi Ibrahim doa kepada umat dia. Nabi Isa doa kepada umat dia. Aku berdoa untuk ummati umat aku. Siapa nak jaga umat aku lepas aku tak ada. Siapa yang nak didik umat aku lepas aku tidak ada. Bila nak Jibril naik semula ke langit bagi laporan report kepada Allah SWT, wa huwa a'lam, Allah Taala tahu belaka, tapi Tuhan nak suruh malaikat tahu. Allah berfirman pada Jibril, izhab ila Muhammad. Jibril turun balik ke bumi, gi bagi tahu kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Kami akan beri apa yang engkau redha tentang umatmu, dan kami tidak akan menyusahkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis rawahu Muslim. Para jemaah sekalian, itulah tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menangis. Kenapa? Bimbang umat dia tak dapat masuk syurga. Kita hari ni celak mata bila ada kawan-kawan kita, pendakwah-pendakwah kita ajak orang supaya kembali kepada sunnah Nabi. Pakat duk nyek, pakat duk kata macam-macam. Tapi orang yang betul-betul bawa ajaran yang pelik-pelik, bebas ke sana sini, bebas berada di mana-mana, di mana pentas, di mana ada pentas di situ wujud dia. Sedangkan kita tahu ajaran dia pelik, jadi dia bawa. Tanya mana dalil dari sunnah, langsung tak ada. Kita mengatakan itulah ghurbatuz zaman, manusia di akhir zaman. Nabi sebut dalam hadis, bada al-islamu ghariban. Di permulaan Islam itu susah, tak ada orang. Di akhirnya orang yang nak berpegang dengan sunnah juga menjadi susah dalam kehidupan. Kita teruskanlah perjalanan. Bawalah sunnah Nabi, genggamlah seperti genggam bara api. Yang penting kita tidak dihalau oleh malaikat daripada kolam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, tanda hadis. Hadis yang kedua, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, Abu Dzar cerita, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asbaha yuraddiduha. Pernah Nabi solat malam satu malam, daripada tengah malam sampai ke subuh dia baca ayat ni ya. Ayat 118. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk.
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dia ulang juga ni, menangis dia, menangis. Allahu akbar. Hadzal hadis rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Hasanahun Nawawi dengan sanad yang baik. Kita kata alhamdulillah. Jadi boleh kita para jemaah, kita ambil satu ayat yang menyentuh perasaan tentang mati, tentang kiamat, kita hafal ayat ni, kita faham makna dia, kita ulangnya dalam salat. Ulang sampai kita menangis. Nabi SAW banyak tangisan dia kepada umat, semata-mata kerana bimbang umat dia tak sampai ke kolam dan tidak sampai ke syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah al-muttabi'ina li sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-Mu yang berpegang dengan Quran, yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jauh daripada bid'ah dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Adapun kisah yang masyhur yang ditularkan oleh sebahagian orang, Nabi dekat nak wafat. Dekat nak wafat, duduk di pangkuan siapa dia? Fatimah. Nabi kata ummati ummati. Itu tak sahih. Itu daripada riwayat Syiah. Sebab dia nak nafikan Nabi kita wafat di atas pangkuan Aisyah. Hadis sahih mengatakan bahawa Nabi kita wafat di atas pangkuan Aisyah. Aisyah kata baina nahri wa sidri. Duduk di dada aku. Aku pegang Nabi. Ketika itulah ila rafiqil a'la, Nabi kita wafat. Adapun cerita ni, cerita Syiah ni tak sah. Ibn Hajar kata tidak sah, itu riwayat Syiah. Yang betulnya Nabi kita wafat di atas pangkuan Aisyah. Jadi dua versi lah ummati ni. Yang kata tak sah itu hak tadi, hak duduk atas pangkuan Fatimah tadi, itu tak betul. Hak ni sahih. Yang Nabi kita baca dua ayat tadi, surah Ibrahim dengan surah Al-Ma'idah, kemudian Nabi kita menangis, itu sahih. Ayat-ayat ini para jemaah termasuk di kalangan dipanggil apa? Dia panggil ayat mabkatus salihin, ayat tangisan orang-orang saleh. Ini yang kita bimbang hari ini, kita baca Quran, tak rasa apa dalam jiwa kita. Alhamdulillah. Ada sebuah buku yang saya usahakan, tajuk dia Indahnya Hidup Bersama Al-Quran. Kita duk baca sebulan sekali di Masjid Umbudiyah tu. Tuan-tuan boleh tengoklah rakamannya, sudah ada. Yang belum ada, tunggu sampai kita khatam, insya-Allah. Tujuannya kita duduk cari bagaimana kita nak mencintai Al-Quran. Kaifa nuhibbul Quran, bagaimana kita. Allahu akbar. Itulah Nabi SAW menangis kerana bimbang kepada umat. Kita hari ini celek mata bila ada umat nak bawa orang kepada mengikut sunnah Nabi SAW. Allahul musta'an wa alihi tuklan. Baik, Allah jawab kepada kata-kata Nabi Isa. Tengok ayat 119. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an Dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, mana Tuhan jawab pada doa Nabi Isa tadi. Inilah hari kiamat yang padanya orang-orang yang benar pada tutur kata dan amal perbuatan mendapat manfaat dari kebenaran mereka. Hari ini zahirlah, orang benar, orang jujur naik. Allahu akbar. Mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah. Itulah kejayaan yang amat besar. Jadi ayat ini, munasabah ayat ini, bila Nabi Isa tawajuh minta dengan Allah Ta'ala rayuan, maka Allah jawab, Isa, mu jangan bimbang. Hari ini terserlahlah siapa yang benar dalam dakwaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, siapa yang benar dengan pengakuan mereka mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mereka, maka orang itu orang selamat. Allahu akbar. Jadi hari ini hari akhirat, hari terselah segala-galanya. Allahu akbar. Dia panggil dalam ayat lain, Tuhan kata yauma tublas sarair, hari didedahkan segala rahsia. Masa tu baru kita tahu, aku kuat solat rupanya tak ikhlas.
hilang pahala kita. Aku kuat buat benda baik tapi tidak ikhlas, lari semua benda. Allahu Akbar. Marilah kita perbetulkan hati. Rihlatul, kata orang, mengembara mencari manusia dengan kaki, mengembara mencari keampunan Allah dengan hati. Tulis itu kata-kata hikmat. Mengembara mencari keampunan Allah dengan apa? Dengan hati. Mengembara mencari manusia dengan kaki. Allah. Kita bimbang ini, kita pergi haji kau gimana dengan kaki, hati tak pergi. Itu yang jadi masalah. Baiklah, bagi mereka syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang demikianlah kemenangan yang besar. Akhir ayat Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha, mereka redha kepada apa yang Allah Ta'ala anugerahkan. Hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala summa yatajalla lahum rabbuhum ta'ala. Hadis ini panjang. Kemudian Allah Ta'ala zahirkan zatnya yang mulia kepada orang yang berada di arasatul qiyamah. Summa yaqul saluni a'tikum. Meminta mu nak apa? Aku beri pada hari ini. Mana bila manusia semua orang-orang yang beriman masuk dalam syurga, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami orang yang layak ke syurga-Mu. Ketika itu Allah Ta'ala zahirkan zat dia. Wujuhun yawma idzin naziratun ila rabbiha nazirah. Orang yang muka bercahaya pada hari kiamat dapat tengok pada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, saluni u'tikum. Meminta mu nak gapo lagi, aku beri pada kamu. Syurga comel dah. Bidadari comel belaka dah. Tapi Tuhan tanya lagi, mu nak gapo aku beri. Agak-agak ahli syurga nak minta gapo lagi. Fayas'alunahu ridha. Maka mereka kata, ya Allah, aku nak keredaan-Mu ya Allah. Hak lain cukup belaka dah. Nak makan, nak minum semua comel belaka. Aku nak keredaan-Mu ya Allah. Fayaqul ridai ahallukum dari wa ana lakum karamati fasaluni u'tikum. Jadi Allah firman, ridai, keredaan akulah, aku letakkan kamu dalam keredaan aku pada hari. Kemuliaan yang aku beri pada kamu, minta aku beri belaka pada hari ini, oleh kerana kamu minta keredaan, fayushhiduhum annahu qad radiya anhum. Maka Allah Ta'ala kata, saksikanlah kamu semua, hai ahli syurga, aku telah redha kepada kamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang kami khatam kitab yang kami baca ini, tidak adalah permohonan kami selain daripada kami minta keredaan-Mu ya Allah. Redhalah hidup kami di dunia, beramal dengan kitab, dengan sunnah, mati kami dengan husnul khatimah, dan kami dapat masuk dalam syurga mendapat keredaan-Mu ya Rabb. Hadzal hadis rawahu Darimi fi ar-radd 'ala al-Jahmiyah wa Abdullah bin Ahmad fi sunnah wa Tabarani fil Mu'jam. Kata di para ulama hadis, kata di Ibnu Hajar, isnaduhu jayyid qawi, sanad dia baik. Allahu Akbar. Akhir kali Allah kata apa? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Siapa yang mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah Ta'ala tutup surah yang mulia ini dengan memaklumkan kepada kita, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi dan segala yang ada padanya, dan dialah jua yang amat berkuasa atas tiap-tiap suatu. Jadi bila Allah Ta'ala kata, mu jangan bimbang, syurga aku punya, mu makhluk aku punya, semua benda di bawah kuasaan aku. Kalau aku dah redha kepada kamu, apa lagi yang kamu nak? Sebab semua milik langit dan bumi ini dan segala isinya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita berani lagi nak derhaka kepada Allah, sedangkan kita tahu kita, dunia, semua yang ada adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah makhtim lana bi husnil khatimah ya Rabb. Baik, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya dalam tafsir akhir surah apa ni? Surah Al-Maidah. Sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah.
Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Apabila Allah Ta'ala tanya Nabi Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, hey Isa, mu kata ke, mu ajak ke manusia supaya sembah mu, ngemak mu? Isa kata, kalau aku kata mu tahu. Jadi di sini kata di para ulama, isbatu ilmillah, mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala itu salah satu sifat dia ilmu, dia tahu semua benda. Jadi kalau kita tahu, Allah tahu, kenapa kita nak buat benda-benda nak suruh manusia tahu? Cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kita perbaikin hati kita, kita betulkan niat kita, apa yang kita buat kerana nak bantu menegakkan agama Allah, apa yang kita lakukan untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pedulikanlah apa kerana, apa mehnah, apa yang nak dikatakan oleh orang, teruskanlah. Biarnya katalah. Asalkan kita dapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW tu, wa anta ala kulli syai'in syahid, mu tahu segala benda hak aku. Dalam hati aku, hak aku zahir, hak batin, semuanya duduk di bawah apa? Di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tahu kita duduk di bawah ilmu Allah, kenapa pula kita berani nak buat benda yang menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita nak buat perkara yang kita tahu Tuhan tahu? Yang kita bimbang ini, kita tak tahu. Kita tahu Tuhan tahu, tapi buat tak tahu. Sebab itulah kita boleh buat maksiat. Karena itulah kita berani buat benda mungkar, berani buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang, sebab dia panggil tahu tak tahu. Allahul musta'an. Baik, faedah yang kedua, Nabi Isa alaihissalam adalah ulul azmi minar rusul. Nabi Isa alaihissalam ulul azmi minar rusul. Dia serahlah urusan umat dia ni kepada Allah. In tu'azibhum, kalau mu'azab mereka tu hamba. Wa in taghfir lahum, kalau kamu maaf, engkau maha pengampun, engkau maha bijaksana, engkau maha berkuasa ya Allah. Jadi kerana itulah kita, para jemaah sekalian, wajib kita serahkan diri kita kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Hak mana Tuhan suruh, buat. Tak usah duk tanya apa, kenapa Tuhan suruh kita solat. Tak usah. Kita kena tanya kita solat ke tak hari ni? Solat dah. Khusyuk ke tak khusyuk? Tak lagi, usaha biar jadi khusyuk. Solat kita ni ikhlas ke tidak? Ikhlas dah. Alhamdulillah. Kurang ikhlas, perbetulkan niat. Jadi kita tak boleh nak tanya tentang Allah Azza wa Jalla. Allah akan tanya kita. Sebab itulah Nabi Isa AS, dia serahkan urusan dia kepada apa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata di para ulama, ayat ini manusia ni terbagi pada dua. Ada manusia yang diazab, ada manusia maghfur yang diampunkan oleh Allah. Jadi kalau manusia ni derhaka, maka dia azab. Batalah di antara doa yang kita baca dalam ketika solat jenazah. Kita kata hadza abduka qad rahala ilaik. Hamba-Mu ni pergi dah nak jumpa Mu ya Rabbi. Kalau mu azab dia, dia hamba-Mu. Kalau engkau maafkan dia, engkau maha berkuasa. Jadi boleh juga kita baca ayat tadi apabila kita sebut tentang perjalanan manusia ke alam barzakh. Kita kata ya Rabbi, ini hamba-Mu mati dah dia. Dia akan pergi jumpa-Mu ya Allah. Kalau mu azab dia, dia hamba-Mu. Kalau engkau maafkan dia, engkau maha berkuasa. Jadi boleh kita minta dengan Allah SWT segala perkara. Jadi manusia ni dua yang ada, sama ada kena azab ataupun dapat nikmat. Jadi kerja kita, usaha kita, apa dia? Mencari apa saja perkara yang boleh mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata apa? Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Isa, hari ni, hari kiamat ni, siapa yang benar iman dia, siapa yang benar tauhid dia, siapa yang benar dalam kehidupan dia, mereka akan selamat. Ulama tadabbur kata al-hasu 'ala as-sidqi. Ayat ini menggalakkan kita menjadi orang yang benar. Benar dalam akidah tauhid kita. Tak usah duk panggil benda tu benda ni. Ada orang kata khilaf, tinggal belakang khilaf tu, ambil tak khilaf je. Kenapa dalam tauhid nak cari risiko? Kita ada yang tauhid yang murni. Kenapa nak cari tauhid yang bercampur-campur? Semata nak mempertahankan golongan tertentu.
kita sanggup buat itu, buat ini, kita kata tak usah duk cari, tak usah duk keluk-kelik lah kita dengan agama Allah Azza wa Jalla yang murni ada, kenapa nak cari yang susah. Jadi pada hari ini orang yang benar, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul amalan mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu je orang yang benar. Ukuran bukan pada nama, ukuran kepada apa yang kita lakukan. Sekarang ni sibuk manusia ni nak menjenamakan, menjenamakan orang-orang yang selamat hanya orang ni saja, dengan nama-namanya direka oleh manusia. Maka susahlah orang lain bila selesai masalah ni, orang lain yang tidak sejenama dengan dia sesat. Nauzubillah. Hati-hati tuan-tuan, nak mengeluarkan orang-orang yang berpegang dengan kitab dengan sunnah ni daripada ahli sunnah adalah satu perbuatan yang songsang, yang tempang dalam perjalanan hidup. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa AS telah Allah Ta'ala jawab, siapa dia betul, selamat. Allahumma ja'alna minas sadiqin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang benar dalam beragama. Yang keempat, sebenarnya ayat ni turun naik, kita tak ada nak susun molek, tak apalah, tanda. Faedah yang keempat, dalam pertanyaan Allah Ta'ala kepada Isa, balik semula kepada ayat 1, ayat 116, anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahin. Kenapa Tuhan tanya Nabi Isa, dia tak tanya Nasara? Tanya, hey Nasara, Nabi Isa pernah ajakmu suruh sembah dia ke? Tak. Kenapa Tuhan pergi tanya Nabi Isa, tak tanya Nasara? Jawab, tulis. Jawapan dia ada beberapa, iddat aujuh, ada beberapa jawapan. Yang pertama, maksud soalan ini nak mencela puak-puak kafir yang mentaklihkan Isa. Kafir kata Nabi Isa Tuhan, Tuhan suruh jawab diri. Mu kata Isa, Isa kata tak. Habis. Bahasa Kelantan kata wak malu muka puak kafir. Malu muka puak kafir sebab dia pergi dakwa satu benda yang tidak ada. Dua, ta'ridun, nak beritahu juga bahawa ayat sindiran. Hak kata Nabi Isa Tuhan, mak dia Tuhan, Tuhan tiga tu siapa dia? Ni puak-puak ahbar, tok-tok padri, ia duk reka-reka ibadat ni lah yang jahat, yang telah menyesatkan manusia. Jadi masa tu dia berkumpul semua di akhirat tu. Dia berkumpul puak-puak dia situ. Jadi Tuhan kata, mung ni puak-puakmu ni. Dia ni je reka cerita ni. Jadi malu salah kita. Orang panggil memalukan orang itu. Yang ketiga, nak beritahu pada Nabi Isa, tahzir Isa, supaya Nabi Isa ni tak cakap banyak, cakap sepatah ya. Aku ajak manusia kepada tauhid. Jadi hak lain-lain tu bukan hak aku ajar. Jadi akhirnya Allah nak zahirkan bahawa pengikut Nabi Isa telah khianat. Lebih-lebih lagi pendeta-pendeta, orang-orang alim kitab Injil, mereka lah penjahat yang telah mengubah perjalanan agama, yang menyebabkan manusia habis jadi syirik, mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Baiklah, yang terakhir Nabi Isa kata apa? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu bihim. Rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam menjadi saksi kepada umat dia selama dia ada. Bila dia tak ada, dia serahkan urusan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Batu Isa kata, kuntu syahidan ma dumtu bihim. Waktu aku duduk bersama, aku sama. Bila aku dah mati, aku serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada semua umat yang terdahulu melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni menjadi saksi kepada semua umat yang terdahulu dengan wahyu daripada Allah, dengan percaya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah Taala nyatakan bahawa besarnya kelebihan orang yang benar, dan semua dunia ini milik Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan kita, alhamdulillah, pada pagi-pagi yang mulia ini, 5 hari bulan 11 2024, khatamlah kita tafsir surah Al-Maidah kali yang kedua sebanyak 42 siri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau curahkan dalam hati kami ini penuh keikhlasan, penuh kepatuhan kepada semua ajaran-Mu ya Allah, dengan tauhid, dengan tauhid yang murni, yang tidak bercampur dengan segala syirik, segala riya, segala perkara yang tidak baik ya Rabbal Alamin. Serta rezekikan kepada kami dapat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua kehidupan kami, dalam beragama kami, dalam berakhlak kami, dalam kehidupan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu hati, pintu kefahaman, pintu ma'rifah, supaya kami memahami apa yang kami belajar dan kami dapat beramal dengannya ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Serta berikanlah kepada kami istiqamah untuk terus mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran dan beramal dengan Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran hum ahluka wa khassatuka ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, berilah keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, murid-murid kami di alam nyata, di alam maya, yang hidup dan yang telah mati ya Karim ya Rabbal Alamin. Wakhtim lana bihusnil khatimah, akhir hidup kami dengan husnul khatimah, dan akhir hidup kami dalam perjalanan kami dapat masuk dalam syurga-Mu, dapat keredaan-Mu ya Karim ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.